لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 953. Adapun sombong berlaku pada iblis ketika diperintah bersujud, dan sombong sehingga terkutuk. Dan rakus telah berlaku pada Adam yang makan dari pohon yang dilarang dan ingin kekal, akhirnya diusir daripada syurga. Adapun hasad telah berlaku pada anak Adam Qadir yang membunuh saudaranya sehingga dimasukkan dalam neraka. Maka kewajiban tiap meninggalkan maksiat dan rajin beribadah dan ikhlas dalam taat kerana Allah Ta'ala. Itu sambung yang pagi semalam. Kata Tuan Syekh pengarang kitab ni, Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, dia kata adapun yang berlaku sifat sombong. Sifat sombong ni satu sifat yang dipanggil sifat yang tercela, sifat mazmumah. Ini kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, sifat sombong ni sifat yang tercela, dan sifat sombong ni ada pada iblis. Ketika Allah Ta'ala perintah sujud kepada Adam, lalu ianya enggan, sebab dia berbangga dengan sombongnya. Dia menyatakan Adam dicipta daripada tanah, sementara aku diciptakan daripada api, mana lebih baik daripada Adam. Jadi dia tak nak sujud. Ini satu daripada sifat yang wujud yang ada kepada iblis, itu sifat sombong. Sebab tu iblis ni tuan-tuan, bila dia masuk dalam tubuh badan manusia, dia payah nak keluar. Kadang-kadang kita suruh dia keluar sekejap sikit dia masuk balik. Dan dia ni mari dalam tubuh manusia ni dengan suruhan, orang suruh. Kemudian pula dia boleh mari daripada jauh, sebab pernah berlaku orang tu duduk di sini, di persekitaran Kuala Lumpur ni lah. Dia mari daripada seberang Takir dengan masuk dalam tubuh badan Allah. Dia tanya, mari mana? Dia kata seberang Takir. Allah Terengganu. Mari sini. Itu dia jenis suruhan gitu. Tanya, kau mari sini, kau masuk. Suruh dia keluar, tak nak keluar. Ini banyak kes-kes yang berlaku macam ni, sifat sombong iblis. Jadi bila manusia ni yang ada sifat sombong, maka dia adalah dikategorikan satu kumpulan dengan iblis. Itu yang dalam pelajaran ilmu tasawuf dia suruh kita buang sifat sombong. Sifat sombong, apa lagi sifat ni? Takabur, riak. Jadi sifat-sifat yang buruk yang tak layak untuk disimpan dalam diri kita sebagai seorang Muslim, maka dia kena buang. Jika ada sifat ini,
kesempurnaan Muslim itu tidak wujud dan tidak ada pada diri kita. Jadi kena buang, ya? Jangan ada. Jadi dia ini kerap menjadi suruhan bagi orang-orang jahat. Waktu zaman kita ni orang kata zaman serba maju, serba canggih ni, tapi masih wujud berlaku benda-benda ni. Sebab apa? Kita memuja manusia-manusia yang mengaku Islam masih lagi memuja iblis, lalu diperintah disuruh dia masuk datang ganggu tubuh badan manusia. Ada bulan lepas, 2 bulan lepas, dia mari satu keluarga, suami, isteri, anak-anak dia 2, 3, 4 orang. Jadi bila kita rawat dia, yang mak dia pun macam tu juga, yang anak pun macam tu juga. Dan iblis ni ada yang jenis yang paling sombong masuk dalam tubuh badan manusia. Dia tak nak cakap. Kita tanya daripada mana mari semua tak dekat. Kita suruh keluar tak nak keluar. Bila dia keluar cuba dia masuk balik. Jadi dia mengacah nak keluar tapi tak keluar. Jadi letih. Kita letih. Biasa kita boleh rawat orang masa 15 minit, 10 minit, dia makan setengah jam tak selesai lagi. 45 minit kadang-kadang tak selesai, kadang-kadang 1 jam. Jadi dia mengacah kita gitu. Kita kata keluar, lepas tu dia pun jalan nak keluar, dia masuk balik. Ini jahat. Itu tanya mana mari siapa, tak nak cakap sama tu dah. Ada macam-macam sifat tu. Sebab tu saya kadang-kadang saya tak nak tu, pasal tu letih. Dia kata ni, sebab tu kita bila buat macam ni, tunggu besar dia kata ni kena 2-3 orang paling kurang lah. Lagi ramai lagi bagus. Sebab kita bila ramai ni kita, dia tak boleh nak buat apa. Bila ramai-ramai kita pakai serang dia, dia cepat lari keluar. Oh jahat lah jenis iblis ni, ya Allah. Kadang-kadang bila dia nak keluar pula, dia urut kita, dia terjaga kau. Kau tak dapat kau dapat anak bini kau. Dia urut kita. Jadi dia pun benda macam ni, tuan Allah. Itu kadang-kadang bila ada orang telefon, saya kata ada masalah apa, tanya dulu. Tanya dulu. Dia kata masalah gini, dia kata kena pergi sana, kena pergi ke SQ sana dari Syifa, ataupun cawangan kita di Kampung Baru, kerana ramai kawan-kawan. Sebab saya seorang, dia tak larat. Dia mengacak macam ni, kadang-kadang letih. Ni tuan-tuan, dia masuk dalam tubuh manusia dan mengikut apa yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Perjalanan dia antara perjalanan darah dalam tubuh manusia lebih cepat dia daripada darah. Ni iblis, dia laju lagi masuk dalam tubuh manusia. Sebab tu kita ni kena beringat. Sebab tu Nabi diriwayatkan suruh kita baca 3 qul, kena ambil air sembahyang, baca kita 3 qul, baca Fatihah, lepas tu baca 3 qul dengan berwuduk. Kita duduk menuju ke arah kiblat, letak tangan bawah, baca, kemudian kita embus dengan telapak tangan, tutup genggam, sapu semua dalam keadaan kita menahan nafas sampai atas ujung kaki. Kita duduk menuju ke arah kiblat, lepas tu kita tuju insya-Allah. Sebab apa? Simpulan-simpulan sihir. Kalau kita tuan-tuan bila rujuk dalam tafsir fi Dhilalil Quran, dikarang ataupun ditulis oleh Asy-Syaikh Syekh Qutb rahimahullah
Dia kata simpulan sihir ini kerap kali kena pada waktu-waktu ni lah, pukul 12, pukul 1 hingga menjelang turun subuh. Sebab apa waktu ni? Waktu yang manusia dia leka, kita sedap tidur dan sebagainya, jadi mudah diserang waktu ni. Dan waktu ni juga orang gunakan simpulan sihir, dia pukau kan? Kita kerap kena pukau, tak sedar orang masuk rumah. Kadang-kadang dia sedar, dia nampak orang duduk ledah rumah tapi nak cakap tak boleh, dia kunci mulut kan? Itu kena pukau, itu jenis pukau. Ni semua menggunakan iblis. Jadi sebab itu kita kena buat amalan-amalan kita supaya kita ni dipelihara daripada gangguan. Jadi bila kita ada sifat sombong ni sifat iblis dia, kena buang, jangan ada dalam diri. Sebab tu bila Allah suruh, diperintahkan kepada dia sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak, sehinggalah Allah melaknati dia. Jadi kisah ni yang dipaparkan di dalam surah Al-Baqarah kan? Cuba buka tafsir, baca. Dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata bila Allah perintah sujud ke Adam, dia tak nak, lalu Allah laknat dia, Allah kutuk dia sampai kekal abadi. Tapi sebelum tu dia minta, dia kata, wahai Tuhan, aku nak minta izin, aku nak ganggu, nak kacau nak cucu Adam. Allah bagi. Tapi kata Allah, ingat, bagi kamu tidak akan diampunkan sampai kiamat. Tapi bagi anak cucu Adam, jika dia mohon ampun kepadaku, aku ampunkan dia, aku maafkan. Inilah, di situ ada satu kekalahan yang berlaku kepada dia. Sebab tu dia ni tuan-tuan, dia kata iblis ni siap dengan bala tentera dia. Kalau kita masuk di alam iblis ni mengaji tu, Allah, dia rupa dia orang ni huduh-huduh buruk, amat mengerikan dia. Tapi bila dia mari itu dalam keadaan yang kadang-kadang yang berlari macam kuda. Sebab tu dalam tafsir Fidilatul Quran, dia diarah, dikerah dengan Allah kata, kau boleh kerah dengan bala tenteramu, tapi bila mereka minta ampun, bertaubat, aku terima, engkau Allah tak terima. Itu kena laknat sampai macam tu. Jadi kita ni jangan sifat sombong macam tu tuan. Jauhkan sifat sombong tu. Jadilah kita orang yang tawadhu. Dan rakus telah berlaku pada Adam yang makan dari pohon yang dilarang. Allah kata apa? Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakunanna minadh dhalimin. Maka jangan kamu menghafiri akan pohon ini, maka kamu tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi bila Adam ni ditipu oleh iblis, ini kerja iblis. Dia mari kepada Hawa pergi menggoda Adam. Ini yang sejarah sampai kita hari ini pun. Kata dalam kitab Durratun Nasihin, iblis syaitan dia suka membelai bagi perempuan kalau duduk berhadapan dengan kita di sebelah hadapan. Kalau dia duduk depan kita, di atas ribaannya. Kalau daripada belakang, sudut belakang dan bahagian belakang dia. Jadi ketika itu tengkuk belakang dia tempat menjadi belayan yang menarik perhatian bagi lelaki-lelaki. Kalau arah ke depan, bagi depan dia. Dan kalau duduk di atas riba. Ini kita kena berwaspada. Ya, dibelai di pucuk kayu daripada mereka ini. Mereka ni akan digunakan sebagai perantaraan oleh iblis untuk menjatuh dan menggoda orang lelaki-lelaki. Maka berakhirlah perkara itu dengan akan berlakunya perkara yang tidak diingini, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dia pandai. Di dalam kitab Durratun Nasihin. Waktu kalau dari belakang kita ikut dia, daripada belakang, di segi lenggang-lenggok dia, di segi tu kita mula tertarik.
Kan arah depan pula dia menghayu-hayu itu dalam hadis, himpunan hadis 40 peristiwa di akhir zaman. Nabi kata apa? Sifat-sifat penghuni neraka, salah satu ni lah, perempuan yang memakai sanggul, nah, yang terunggah-unggik, dia kata bagaikan bonggol di atas belakang unta, nah, berjalan pula dengan melenggang-lenggok. Sifat-sifat penghuni neraka. Sila rujuk dalam hadis peristiwa 40 di akhir zaman. Jadi benda-benda ni kita kena jaga. Sebab tu Adam didekati oleh iblis dengan digunakan Hawa. Hawa memari pengaruh makan buah. Ya. Allah kata dah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu menghampiri akan pohon ini. Hampir pun jangan, apatah lagi nak pergi ambil makan. Tetapi itulah ujuk rayu iblis. Akhirnya Hawa makan buah, bagi ke Adam makan. Ajak Adam makan, nak dijadikan sebab dan musabab lah. Maka diusirlah Adam daripada syurga Allah. Sifat rakus, ni kita kena buang sifat rakus, sifat tamak. Jangan ada sifat. Sebagai hamba Allah yang mukmin, yang mukminah, kena buang sifat rakus dan tamak. Ambil apa yang redha Tuhan bagi, sekadar itu sudah memberikan rezeki bagi kita. Jangan kita melampau-lampau. Duk tamak, rakus ni benda sifat ni iblis. Dan begitu juga hasad. Ni satu lagi, hasad yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Akhirnya dua saudara ni berbunuh antara satu sama lain. Tak puas hati. Jadi sifat hasad dengki juga sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Jika kita nak selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat, kena buang sifat. Orang Melayu ni majoriti penyakit ni cukup banyak ni. Penyakit PhD ni. Bukan PhD Al-Azhar, PhD penyakit hasad dengki. Kan dia tengok orang lain senang sikit, dia berniaga, tengok kedai dia tak maju, kedai orang sebelah tu maju, dia kata kedai aku ni dah kena guna-guna ni. Pergi jumpa bomoh. Yang bomoh tu pula mari pula dia kata nanti ada kedai, cek tengok, dia kata ada benda tanam depan kedai ni. Padahal bomoh dia tanam, dia suruh khadam dia tanam. Lepas tu dia pandai, dia pergi kat situ, dia korek jumpa. Dia kata ni benda. Benar? Iblis ni dia pandai. Tu kata bomoh-bomoh. Kita orang masjid, orang surau, orang percaya juga bomoh lah. Allah kuat. Tak mari masjid lagi ya. Dia pergi tu lah, dia tanya ada orang tanam ni, korek-korek jumpa. Padahal khadam dia bubuh situ. Sebab tu dia tahu. Dia pakai khadam. Siapa khadam dia? Iblis. Jadi kita Islam tak nak macam tu, ya. Jadi sebab tu jangan kita ada sifat hasad dengki. Maka berkewajiban tiap-tiap meninggalkan maksiat dan rajin beribadah dan ikhlas dalam taat kepada kerana Allah. Ini yang menjamin kebahagiaan kita. Buatlah ibadat banyak-banyak. Nak menjauhkan kita daripada gangguan sihir dan sebagainya, baca Al-Quran hari-hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia suruh kita baca ayat kursi. Lepas baca ayat kursi, baca ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'a sampai habis. Kemudian baca pula amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah sampai habis. Itu di antara ayat-ayat yang boleh menjadi pendinding daripada sihir dan tuju-tuju yang digunakan oleh manusia. Menghalang daripada iblis, insya-Allah. Jadi marilah kita buat ibadat macam tu, taatlah kepada Allah, ikhlaslah kepada Allah. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang mukmin dan mukminah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afwu min syarri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.